بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Berkata musannif rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Am kaifa yatma'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau bagaimana yatma', teringin, yatma' ataupun berkemahuan seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an yadkhula hadrat Allah, untuk masuk ia ke hadrat Allah, wa huwa lam yatatahhar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan dia masih belum dapat membersihkan dirinya min janabati ghafalati, daripada janabah kelalaiannya. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pun berpindah daripada negeri syahwatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dapat membersihkan dirinya daripada kotoran kelalaiannya, sampailah ia kepada Tuhannya. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapatlah dia menikmati akan hampirnya, dapatlah ia menikmati nikmat hampirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya baca kitab kita ni, sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah lah kita ni, saya ingat hari Selasa ni suntuk sikit kalau saya mula pukul 9 tu. Sebab ceritanya saya sampai pukul 8 hingga pukul 9 tu di Darul Hadis. Jadi kalau nak bagi selesa sikit, tuan-tuan pun tak tunggu lama, saya pun tak tak kalut-kalut ikut jalan sangat. Tu tara hijau semua ikut jalan tu. Kalau nak kena berhenti yang merah tu, tak tahulah nak pakai pukul apa. Tu saya ingat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mula pukul 9.30 pada setiap hari Selasa insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana seorang itu teringin untuk masuk ke hadrat Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan dia itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
belum suci daripada janabah kelalaiannya. Itu kata musannif rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum kita pergi lebih lanjut, sallallahu alaihi Muhammad, kita nak kena faham apa makna hadrat. Bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan hadrat Allah, apa makna hadrat? Hadrat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad iaitu hudurul qalbi ma'ar rabbi. Itu makna hadrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadir hati dengan Allah. Hadir hati dengan Allah. Itu makna hadrat. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hati kita hadir bersama dengan Allah. Itu makna hadrat. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang sembahyang tapi tidak hadir di hadapan Allah. Di hatinya tidak ada Allah. Jadi maknanya dia tidak hadir ke hadrat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana hati hadir ke hadrat Allah, tu dia panggil hadrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya ingat guru saya sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang arifin ni, iaitu golongan orang yang kenal Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka hadir ke hadrat Allah sekalipun ketika mana mereka berjima, tak lupa kepada Allah. Hadir ke hadrat Allah sekalipun pada saat mereka berjima, tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah ketika itu mereka tak lupa kepada Allah, bayangkan ketika solat mereka. Bayangkan ketika mana mereka mengucapkan astaghfirullahalazim. Bayangkan ketika mana mereka mengucapkan Allahu Akbar. Bayangkan pada ketika mereka itu di hadapan Allah saat mereka membaca kalam Allah, Al-Quran. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni bila dah lama sangat dah semayang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lama sangat dah semayang, buat ibadat dan sebagainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila kata hadir hati dengan Allah, kita teringin. Macam mana rasanya semayang yang hati hadir dengan Allah? Macam mana rasanya barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika kita bangun malam, hati kita hadir dengan Allah? Bagaimana rasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mana kita itu membaca kalam Allah, kita hadir di hadapan Allah? Ya tuan-tuan, kadang-kadang teringin tinggal teringin. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu lamanya teringin tapi tak dapat. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa teringin macam mana angkat takbir, kita mula menangis. Allahu Akbar, tak tahan hati, kita terus menangis. Maknanya hadir hati di hadapan Allah. Jadi tuan-tuan, jadi kata musannif, bagaimana satu orang tu dia teringin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk hadir dengan Allah, untuk hadir ke hadrat Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan dia masih belum dapat menyucikan dirinya daripada janabah kelalaiannya. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sebut hudurul qalbi ma'ar rabbi, hadir hati dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ada 3 jenis. Di sana ada 3 jenis hadrat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadratul qulub dia panggil. Yang kedua, hadratul arwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hadratul asrar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, hadratul qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadir hati. Yang kedua, hadratul arwah, hadir arwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hadratul asrar, hadir asrar. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk jenis hadratul qulub itu untuk siapa?
hadratul qulub lis-sairin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadratul qulub untuk orang yang berjalan kepada Allah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sementara hadratul arwah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lil mustasyrifin, yaitu untuk orang yang dah masuk ke hadrat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga hadratul asrar, yaitu lil mutamakkinin, untuk orang yang telah pun mantap kedudukannya pada sisi Allah. 3 jenis. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadratul qulub untuk orang yang berjalan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita panggil hadratul qulub li ahlil muraqabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Li ahlil muraqabah, yaitu orang yang sentiasa mengawasi kehadiran Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau kita sairin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ataupun dipanggil orang yang berjalan kepada Allah, kita tu dipanggil ahlil muraqabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud ahlul muraqabah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-muraqabah ni orang yang mengawasi kehadiran Allah. Maknanya kalau kita tengok begini, orang yang duduk peringkat ni, dia sentiasa prihatin kepada apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintah. Yang Tuhan suruh, dia jaga. Yang dia suruh, Allahumma salli ala Tuhan, jaga handphone. Handphone tu menghalang keberkatan tu, jaga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ahlul muraqabah, orang yang prihatin terhadap titah perintah Allah dan prihatin terhadap larangan Allah. Muhammad. Maknanya dia pasti benar apa Tuhan suruh. Hak benar wajib pasti dah. Yang benar sunat, jaga sangat-sangat. Jaga sungguh-sungguh benar sunat. Baik. Kita tuan-tuan, sebab tu guru sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tu guru sebut tu sunat tu. Tu sunat tu, mana tu guru suruh buat. Tapi kita ni kalau duduk luar daripada martabat sairi, mana tak atau masuk kita sebut belum berjalan kepada Allah. Bila sebut sunat, kata sunat ya. Sedangkan tok guru kata sunat tu mana suruh buat. Kita tu sunat ya. Pasal apa? Tak mau buat. Nah, tu biasanya. Demikian juga tok guru abang. Tu makruh tu. Makruh pasal apa tok guru kata makruh? Tok guru suruh tinggal. Kita tu kalau tak masuk line lagi, masih belum masuk landasan dia, kita kata makruh ya. Pasal apa? Sebab nak buat. Nah, tu masalah Allah Muhammad. Tuan-tuan, sairin diprihatin. Masalah Allah Muhammad. Yang Tuhan suruh, ya Allah, tu dipanggil menjunjung tinggi. Imtisal awamirillah. Allahumma salli Muhammad, menjunjung tinggi titah perintah Allah. Junjung tinggi. Subhanallah. Junjung tinggi. Tu bahasa Melayu kita tu. Cuba hayati bahasa dia. Imtisal awamirillah, junjung tinggi titah perintah Allah. Kalau tak boleh buat, dia menangis. Dia menyesal, dia sesal, dia kesal. Allahumma salli Muhammad. Demikian yang dikatakan perkara yang diharamkan Allah. Perkara yang diharamkan Allah ni, Allahumma salli ala selamat, bukan semesti dosa besar. Saya ulang balik. Perkara yang Tuhan haramkan, Allahumma salli ala selamat, bukan semesti dosa besar. Perkara yang Tuhan haramkan, tuan-tuan, dosa kecil Tuhan haramkan. Kecil. Mana dosa kecil dipandang berat oleh sairin. Dosa kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berjalan kepada Allah memandang dosa itu besar. Maknanya kalau dia buat, dia rasa menyesal. Dia buat dosa kecil, dia rasa menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, aku tak patut buat. Aku tak patut buat. Baik. Tapi kalau kita bukan sairin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pandang kecil dosa kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kata macam ni, mudah ya, ambil sembahyang loh lagi.
Ambil sembahyang luruh dosa kecil. Salam dengan kawan-kawan, jumpa orang salam, Assalamualaikum, salam, luruh dosa kecil. Kita pandang enteng dosa kecil, kita pandang kecil dosa kecil. Tapi kalau orang tu sairin, kecil besar pada dia. Baik. Dia panggil ahlul muraqabah, orang yang sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengawasi Allah. Kalau kita ibarat mengawasi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh perhati nak kita kata maaf lah bahasanya, bahasa barangkali tak sesuai kan, bagaimana sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kita kata orang yang nak cari jalan, nak masuk tempat yang ada banyak security, ada banyak guard, ada banyak pengawas, ada banyak polis, pengawal keselamatan. Nak masuk tu macam mana? Nak masuk tu macam mana? Mengendap, perhati kanan, perhati kiri. Dia langkah pun macam dengan langkah kucing nak tangkap tikui. Tu tak masuk tu. Tu panggil ahlul muraqabah, prihatin kepada Allah begitu rupa. Nak langkah selangkah tu, hal ni Tuhan bagi dah ni. Nak buat satu benda pun kena hal ni hak aku buat ni haram ke ada tak? Ni boleh ke tak boleh tahu. Mana dia nak pasti hak dia buat tu diredai Allah. Dia tak mau pakai belah ya. Dia panggil ahlul muraqabah. Dia prihatin terhadap hukum. Sallallahu alaihi Muhammad. Benda yang pasti boleh buat baru dia buat. Benda yang dia teragak-agak, tak boleh lagi ikut, dak lagi. Subhanallah. Dia panggil ahlul muraqabah. Begitu jaga Tuhan. Tuan-tuan, orang yang duk martabat ni pun dah rasa bahagia dengan Tuhan. Masalah. Baru duduk peringkat ni, cukup rasa bahagia dengan Allah. Dia bahagia ikut perintah Allah. Masalah. Dia tak rasa berat buat yang Tuhan suruh. Dia rasa bahagia buat benda yang Tuhan suruh buat. Tuan-tuan tu. Masalah. Tu dia panggil ahlul muraqabah. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua dia panggil hadratul arwah. Hadratul arwah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk orang dipanggil al-mustasyrifin, orang yang telah masuk ke hadrat Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina, iaitu orang yang sudah pun hatinya hadir bersama dengan Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru saya macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibarat orang yang di peringkat ini, kalau kita mengaji hari itu di Masjid Sultanah hari itu, dia panggil musyahadah. Tuan-tuan, orang yang masuk di martabat di peringkat ni, dia panggil mustasyrifin, dia panggil ahlul musyahadah. Allahumma salli ala sayyidina ahlul musyahadah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musyahadah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perasaan hati. Muraqabah perasaan hati juga. Hak tu tuan-tuan, sama ada orang yang duduk di maqam muraqabah ataupun orang yang duduk di maqam musyahadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah dipanggil maqam ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ni ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril alaihi salam mai merupa dengan satu orang laki-laki pakai putih semua, sallallahu alaihi Muhammad, rambutnya hitam pekat, bersih, tak ada debu sikit pun, sallallahu alaihi Muhammad, semua putih, duduk depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bertemu lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Semua Nabi jawab. Bila matang ihsan, ya Muhammad, mal ihsan? Nabi kata ihsan itu ialah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An ta'budallah ka'annaka tarah, kalau
nak faham makam ihsan, iaitu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Menyembah Allah seperti melihat Allah dipanggil maqam musyahadah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyembah Allah seperti melihat Allah dipanggil maqam musyahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak boleh duduk di maqam musyahadah, turun kepada maqam muraqabah. Wa il fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menyembah Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tak boleh melihat Allah, jadi kamu kena ingat fa innahu yaraka, dia melihat kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu turun maqam muraqabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau menyembah Allah tak boleh melihat Allah, turun pada maqam muraqabah. Menyembah Allah seperti menyembah Allah dalam keadaan kamu merasa kamu dilihat Allah. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadratul arwah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu dipanggil untuk ahlul musyahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiga dipanggil hadratul asrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadratul asrar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lil mutamakkinin, untuk orang yang sudah pun mantap kedudukannya pada sisi Allah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dipanggil ahlul mukalamah. Ahlul mukalamah. Hak ni saya tak cadang untuk bahas, sebab dia bukan makam kita. Dia bukan makam kita. Tinggi sangat. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata macam ni. Kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ruh kita ni sentiasa bertukar-tukar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ingat pada Allah, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama mana duk tukar-tukar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selama mana duk tukar-tukar. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Taib. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya kita itu ialah orang yang sebut hadratul qulub. Hadratul qulub, hadir hati. Taib. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sudah merasa kerihatan. Hak martabat pertama tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Peringkat ni tuan-tuan, dipanggil sairin, orang jalan. Orang jalan ni letih tak tuan-tuan? Jalan ni letih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pi mana ni? Nak pi Melaka. Perjalanan tuan-tuan, teruk perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam jalan ni kadang-kadang kita seronok. Ada time kita jumpa dengan tak seronok. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni, mula-mula jalan tu syok. Turun rumah pagi, kita pun duk fresh lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baju pun semua duk steady, setrika elok lagi. Semua smart lagi. Mula berjalan. Kereta pun pasang lagu elok-elok. Jalan tu, keset tu, CD pasang elok-elok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syok, semua ceria anak-anak belakang. Kita pun seronok berjalan steady, elok ya, pagi tolak. Tapi Melaka. Begitulah perjalanan kepada Allah. Mula-mula berjalan tu, ya Allah, seronoknya, bahagianya buat ibadat konon-kononnya.
Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad bila mai tengah hari sikit, letih tu mula rasa sikit. Lepas tu tengah jalan pula, ayah nak terberak. Nak berak pula dah. Ini mengganggu konsentrasi perjalanan. Berhenti. Macam mana pun kena berhenti. Pasal apa? Nak makan, nak minum, nak berehat, nak mandi, nak apa. Driver mengantuk. Driver dah mengantuk. Kolek sebelah pun tidur juga. Jagalah kawan sebelah. Dulu masa mula berjalan kawan-kawan ni semangat. Dia tolong toy. Tengok-tengok kawan pun lemah dah. Nak boleh jalan lagi kau? Oh, driver tu kena gaya sungguh. Lah, tidur jenuh gerak. Kawan sebelah tak mau bangkit. Dia kata dia ngantuk. Nak sembang apa? Point tak ada. Tu perjalanan tu. Jadi tuan-tuan, akhirnya Allah SWT tuan yang bawa kereta tu kena berhenti tidur juga tepi jalan pasal letih. Tu yang kata tu berjalan ni kadang-kadang kita kena berhenti, lemah. Mula-mula hari tu mula-mula berjalan semangat bukan main, tasbih hari-hari. Tu nak try jalan tu. Tu saya telah mau try test tengok jalan tu, nak jalan sungguh ke? Baik. Mula-mula berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duha boleh buat. Ya Allah, hari-hari duha boleh buat. Subhanallah, lepas tu demai lemah. Mula-mula berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semangatnya qiyam mulai bangun malam pukul 5, 4:30 bangkit dah. Seronoknya waktu tu. Tak tahu nak habaq rasa bahagia. Allah sayyidina Muhammad. Lepas tu dia mula malai. Tu driver berhenti tu. Lemahnya nak jalan. Tidur, handphone bunyi. Kelang kabut bangkit. Jaga tak mana ni? Oh, baru tang ipoh. Tuan-tuan, baru start kereta balik jalan. Mana ada yang mengejutkan kita untuk apa? Untuk bangkit jalan balik. Jalan balik. Tak sampai sekelah ngantuk pula. Berhenti pula, ngantuk pula. Ada gerak pula, jalan lagi. Sampai tengah jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak semena-mena tengok apa lambat ni. Ni polis ke accident? Dua benar tu kalau lambat. Polis ke accident? Tengok, oh accident. Sabit lambat sangat, berbatu-batu. Tuan Allah Sayyidina Muhammad. Masalahnya pasal apa? Sebab orang tengah jalan ganggu kita. Accident belah sana. Mereka lambat sebab mereka nak tengok accident. Pekat balik, tengok slow kereta kita pun terus slow juga. Slow. Tu perjalanan. Lepas tu jalan lagi. Tu tu pun lambat dah tu. Rasulullah SAW jalan lagi. Sampai tengah jalan lagi tu. Berep je kau. Kena pula dah belah orang. Subhanallah, turun kereta, ya Allah. Sampai berapa kita ni? Tu dia. Bolah orang pula. Tiba-tiba mai belakang pula. Bom kita pula. Derek. Tu dia lambat. Tu pula nak kena polis mai pula. Tu dia nak ambil statement lagi. Kok mana hal lah. Nak urus dengan insurans lagi. Tu dia tuan-tuan perjalanan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lepas selesai jalan pula. Nak sampai destinasi tu, nak cari rumah pula. Nak ringkas cerita lah ni. Duk tak mana ni? Rumah tak mana? Habaq sekarang. Susah lah rumah tak mana ni. Tu dia. Nak sampai destinasi pun susah. Tu dia tuan-tuan. Teruknya perjalanan dia dipanggil sairin. Orang ni peringkat ni, mana ibarat ni teruk. Ada hari boleh buat, ada hari tak boleh buat. Kadang-kadang kena berhenti, kadang-kadang terpaksa berhenti. Ambillah jak, tuan-tuan. Maknanya jatuh bangkit. Teruknya rasa nak sampai jalan tu. Nak sampai ke tempat destinasi. Teruknya perjalanan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peringkat ni peringkat mujahadah. Sair ni peringkat mujahadah, mana kena berlawan.
Kalau tak kerana ada himmah, semangat dalam hati, Tuhan bagi kekuatan, tak jalan lah, berhenti lah. Aku tak mau pergi, aku patah balik. Kalau macam ni punya cara nak sampai pukul berapa, aku tak pergi, aku patah balik. Berhenti, tak jalan lah. Merajuk, lemah semangat. Maksudnya tuan-tuan, maknanya perjalanan bukan sehari dua, makan tahun. Tu kata Imam Ghazali, umruka ra'su malika, umurmu modalmu. Tu yang saya kata tuan-tuan, kalau umur macam kebanyakan kita ni kritikal dah ni, kita dah pun terlambat. Maknanya nak sampai ke dak wallahu alam pasal apa? Sebab pelita tu nak berhenti dah, lampu nak terpadam dah. Umur ni bila-bila masa dia akan habis. Mana kita kena jalan ni nak sampai ke dak wallahu alam, tawakal betul ini. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, bergantunglah dengan rahmat Allah. Bergantung dengan rahmat dia, kasih melah dia. Rasulullah Muhammad. Tuan-tuan, sebab tu saya katakan anak-anak murid saya di sekolah, maksudnya Rasulullah Muhammad, umur muda ni buat sungguh-sungguh. Sebab kita nak rasa manis ibadat ni tuan-tuan, ni kena buat waktu muda hari tu. Bila buat lama, buat tanpa berhenti, terus berjalan. Tu pasal apa? Sebab ada masa nak kena berhenti, ada masa nak kena jatuh, rebah, nak bangkit balik bukan mudah, makan tahun. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil ahlul muraqabah ataupun sairin, depa duduk di makam mujahadah. Kena lawan buat. Waktu lemah pun jangan kita berhenti dengan sebab lemah. Kita bangkit jalan juga. Walaupun terpaksa bertatih, jatuh, bangkit, jalan lagi. Jangan pernah berhenti. Baik. Tuan-tuan, bila sampai ke satu peringkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil hadratul arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hani untuk ahlul musyahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila duduk di martabat al-musyahadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika tu tuan-tuan, untuk siapa tu? Untuk lil mustasyrifin, untuk orang yang telah masuk ke hadrat Allah. Makna apa tu? Makna telah sampai kepada Allah. Telah sampai kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai kepada Allah, macam orang yang telah pun sampai ke destinasi, sampai tempat yang dituju. Ke mana? Tempat rehat, chalet, cari-cari chalet jumpa, ataupun jumpa homestay, ataupun jumpa hotel yang kita tempat kita sampai. Rasa macam mana? Tak tahu nak habaq, rasa lega. Buang baju semua, maksudnya Allah Sayyidina Muhammad, kali hak kotor boleh hak kita hantar P2B basuh. Maksudnya Allah semua buat keluar baju baru, kita serika baju hak kita baru pakai tu, hak baru kita rehat, tidur, mandi, pakai baju baru. Rasa macam mana? Tak tahu nak habaq lega. Subhanallah. Dua ekon pula. Tuan-tuan, itulah maksudnya orang yang telah pun sampai di makam musyahadah. Rehat, makam rehat. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat ibadat sudah tidak rasa berat. Ketika tu kita, kalau hari tu ibarat kita menanggung ibadat, kita tu hamil, orang yang menanggung barang. Bila sampai ke martabat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tu dia panggil mahmul, orang yang ditanggung. Sama lah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tanggung barang dengan orang tanggung kita, sama? Tak sama. Tanggung barang teruk, ni orang tanggung kita, relax lah. Ni peringkat musyahadah, ni orang tanggung kita. Orang tanggung tak samalah dengan kita tanggung. Hari tu kita teruk, pasal apa? Sebab kita bawa. Driver ni tuan-tuan, pahala banyak. Jadi driver.
Pasal apa? Nak kena tanggung kesusahan perjalanan. Rasulullah Muhammad. Orang belakang relax, tidur saja. Lepas tidur. Lepas tidur. Tak sampai lagi, tidur lagi. Driver tu bercekam mata. Driver. Maknanya teruk bawa orang ni. Tu saya kalau pergi Kuala Lumpur nak bawa orang, saya kata saya minta maaf. Nak tak larat dah. Tu tarang umur tarang ni nak bawa kereta tak larat dah, pergi Kuala Lumpur jauh. Maksudnya sebab tu kalau kata ada kemudahan sikit naik kapal terbang pun tak apa. Sebab susah nak kena bawa orang. Tuan-tuan. Tapi bila mana orang bawa kita, duduk sebelah, relax tak? Cik, senang ya. Relax ya. Peringkat ni tuan-tuan, peringkat mahmul. Tuan-tuan, ketika ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah dimudahkan oleh Allah. Itulah Tuhan bantu kita. Tak susah dah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qiyamul lail, tak susah dah. Rasa bahagia dengan qiyamul lail. Bahkan merindu-rindu pula untuk bangun malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sabar tunggu malam tu. Tak sabar tunggu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana burung merindu untuk balik ke sarangnya bila mana menjelang senja. Duk teringat dia malam. Pasal apa? Nak bangkit malam. Hak itulah kita faham daripada kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laulal lail ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tidak kerana malam, aku tidak sudi hidup di atas muka dunia. Aku tak mau duduk atas muka dunia kalau malam tak ada. Itu Imam Syafi'i. Maknanya tak apalah tu kerana nak bangkit ya. Kalau bertabat tak apalah, bukan tak mau bangkit nak, tapi waktu jam tu bunyi jenuh apa? Teruknya tak bangkit, jenuh kelupuk nak bangkit pun. Bukan tak niat nak bangkit. Tu nak bangkit tu jenuh. Lalui proses. Jam bunyi, tengok pula. Oh, pukul 4:30. Sagi. Tak perlu. Waktu bunyi pula 5 minit. Oh, sagi. 10 orang bang dah. Waktu bang dah, bangkit tuan, kelang kabut. Terlepas dah. Rasa macam mana? Nisai. Tu menyesal tak bangkit. Terlepas dah semalam. Tu dia malam esok pula try. Sama juga. Tuan-tuan, tu maqam ahlul muraqabah. Tu pun tuan-tuan, rasa bahagia teramat dah. Pasal apa? Rasa jadi hamba kepada Allah. Tu tahu tu pun. Rasulullah Muhammad. Bayangkan orang ni, kalau tengok orang baca Quran tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang yang saya teringin nak jumpa pula, tapi tak jumpa lah. Allah Muhammad. Saya semayang satu masjid di Pekak Senam Allah Muhammad. Hari Jumaat Allah Muhammad. Satu orang tepi saya semua pakai putih. Bajunya putih, kainnya putih, serbannya putih, semua putih. Tapi yang saya perhati, yang saya perasan, orang tu hitam. Kulitnya gelap. Saya ingat dalam balik kita tak ada kulit gelap macam dia. Dia seorang kulit gelap. Tak ada ni. Ni kecerah belakang kita ni. Rasulullah Muhammad. Kulitnya gelap. Dia semayang tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia semayang tu tetap. Semayang tetap ni tak bergerak. Macam dengan tiang. Mana dia khusyuk? Rasulullah Muhammad khusyuk. Nabi tengok satu orang semayang, dia sedang dia semayang ni, dia urut janggut dia. Janggut ni, dia urus janggut tengah semayang. Nabi kata orang tu tak khusyuk. Kita tuan-tuan, berasa nak garu tang nu, berasa nak garu semua dalam semayang. Waktu tak man tak garu pun. Waktu semayang tu tang tu gatai, tang ni gatai. Tu tak kira lagi hak ngantuk. Waktu sembahyang kalau menguap, hak tu tak khusyuk tu. Dia sembahyang tetap. Lepas Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad. Salam pun tuan, dia tak beralih habis. Beralih sikit je. Duduk tepi lah.
Lepas tu lepas sembahyang, saya nak tunggu tengok dia. Nak tengok dia siapa, muka dia macam mana. Saya sana. Dia duduk sembahyang. Lepas sembahyang, dia bangkit sembahyang. Sembahyang tetap. Saya tengok jam 10 minit lah. Saya ingat lagi dia berhenti kot. Habis sembahyang, dia bangkit lagi sembahyang. Saya tunggu sampai tengah jam. Bila nak berhenti? Aku lapar nasi. Ya tuan-tuan, ya Allah, saya kalah tunggu dia. Dia tak jemu sembahyang. Dia sembahyang. Saya tak tahu dia rasa macam mana dengan Tuhan. Tak tahu. Saya kata, siapa dia ni? Siapa dia ni? Tak tahu. Malaikat ke? Orang ke? Tak tahu siapa. Sampailah saya rasa teringin nak tengok dia. Takdir Allah. Lepas tu semayang pula. Orang tu saya jumpa lagi kali kedua. Sama tuan-tuan, saya tunggu juga macam tu juga. Orang semua balik, tak balik lagi, semayang tetap. Sampailah dia rahsia, tak tahu dia siapa. Tuan-tuan, boleh berdiri teratu pasal apa? Sebab dia rasa indahnya solat. Lepas tu kata guru saya, orang hak jenis ni semayang, Allahumma salli terus semayang. Akhirnya tengok-tengok dia menangis. Pasal apa? Sebab dia tak puas semayang. Tu dia mentabat depa tuan-tuan. Teringin. Tu kata-kata am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Subhanallah. Dan nak capai makam ni. Saya tanya ni. Kat saya sendiri juga. Dan nak capai makam ni. Umur tak ada ni. Takut tak dampi ni. Baik. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana orang dah rasa rehat, tak keluh kesah, tak kacau bilau, tak serabut dalam perjalanan pada Allah. Mana dah sampai dah serabut lepas, sampai dah. Tuhan bagi macam mana ujian pun tenang saja. Mai ujian kesenangan pun tenang, mai ujian kesusahan pun tenang saja. Sono makam ni, kita panggil makam ni makam syurga. Orang yang hidup makam ni berarti dia duduk dalam syurga dunia sebelum dia masuk syurga akhirat. Itulah yang kita minta lalu lepas sembahyang. Cuma kadang-kadang kita tak faham kita minta apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Tuhanku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kurniakanlah kepadaku hasanah di dunia, kurniakanlah kepadaku hasanah di akhirat. Apa hasanah di dunia? Ni kebahagiaan. Kebahagiaan dengan Allah. Kurniakan kepadaku hasanah di akhirat. Apa dia hasanah akhirat? Syurga. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila sampai ke peringkat yang ketiga, dia panggil hadratul asrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hani bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang itu sudah mantap kedudukannya pada sisi Allah. Taib. Orang hadut mentabak ni, dia hanya menikmati mahabbah. Dia hanya menikmati cinta. Muhammad. Orang ni orang yang mereka menikmati nikmat radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhu. Tuhan redha kepada mereka. Selepas mereka redha pada Allah, Tuhan redha kepada mereka. Jadi kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk martabat mahabbah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merasa dicinta oleh Allah, mana Tuhan balas cinta. Hak tadi martabat kedua tuan-tuan, Tuhan balas tu. Hak ni tuan-tuan bukan sadar balas. Hak ni tenggelam dalam cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tenggelam dalam cinta. Baik. Segi zahir kita tengok macam sama. Di antara orang yang duduk di makam
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahlul musyahadah, orang duduk di pangkat martabat ahlul mukallamah dengan ahlul musyahadah macam sama. Sama pasal apa? Sebab terang, sebab cerita macam sama. Tuan-tuan, hakikat tidak sama. Pasal apa tak sama? Sebab dia cerita benda ni, dia bukan benda cerita, dia benda rasa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, sebab tu dia kata, am kaifa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana seorang tu teringin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia masuk ke hadrat Allah sedangkan dia masih belum suci daripada janabah kelalaiannya. Baik, begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata masjid, masjid ni ialah satu tempat yang suci. Tempat yang suci ni tuan-tuan, mesti kita menyucikan diri kita sebelum kita masuk masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjanabah, berjunub haram masuk masjid. Tak boleh masuk masjid. Hatta tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tidur dalam masjid, kita berjunub, bangkit tuan-tuan daripada tempat tidur kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan jangan kaki kita pijak lantai masjid. Macam mana? Kalau orang lelaki ni boleh londeh kain sikit, lepas tu tuan-tuan pijak atas kain, jalan pijak kain, maknanya untuk memastikan kita tidak mengotori masjid. Taim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, bagaimana nak masuk ke hadrat Allah, hati nak hadir kepada Allah sedangkan kita masih lalai dengan Allah? Tuan-tuan, lalai dengan Allah itu dia panggil berjunub. Orang yang hati duk masih ada hak lain daripada Allah, diralitkan, dilalaikan dengan yang lain daripada Allah, macam mana nak masuk ke hadrat Allah? Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kata masjid, itulah satu tashbih ataupun penyerupaan kepada atau pembandingan kepada hadrat Allah, hadrat Allah yang maha suci. Masjid tak boleh dimasuki oleh orang berjunub, maka orang yang hati lalai daripada Allah tidak boleh masuk ke hadrat Allah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, dia begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tuhan sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan, wahai orang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu tu mabuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kamu tahu apa yang kamu ungkapkan. Mana bila kita sembahyang, kita tahu kita kata apa, baru boleh sembahyang. Kalau mabuk tak boleh sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala junuban, orang yang berjunub tak boleh masuk masjid. Illa abiri sabil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan orang yang lalu. Abiri sabil, taib, orang yang lalu, hanya lalu sahaja dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, macam kita kata orang yang haid, orang yang haid tak boleh masuk masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan kalau mereka hanya lalu saja. Pasal apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab rumah dia nak pergi sana, kalau pusing jauh, lalu dalam masjid, abiri sabil boleh. Tapi kalau dia tu haid, tidak boleh masuk masjid. Taib, hatta taghtasilu, sehingga dia bersih daripada haid, dia menyucikan diri dengan mandi, baru boleh masuk masjid. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
kena bersihkan diri kita. Kena bersihkan diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan dengan apa? Kalau berjunub, bersih dengan air. Mana kita mandi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka demikianlah kalau kita berjunub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ghafalat, dengan kelalaian kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersihkan diri kita dengan air yang dipanggil dengan ma'ul ghaibah, iaitu air ghaibah. Taib. Caranya macam mana? Bisyuhudi rabbika, dengan cara kita syuhudkan Allah subhanahu wa ta'ala, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab tu dia perlu pada latihan. Dia panggil riyadah sufiyah ataupun dia panggil riyadah ruhiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar memandang Allah. Belajar memandang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlaku sesuatu, Allah. Berlaku sesuatu, Allah. Semua Allah. Di mana belajar memandang Allah. Jadi dengan sebab kita selalu musyahadahkan Allah, syuhudkan Tuhan, itulah yang akan membersihkan hati kita daripada ghafalat. Itulah yang akan bersihkan hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada kelalaian. Belajar pandang Tuhan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang bagi derma pada kita, orang sedekah pada kita, terima kasih, alhamdulillah, Tuhan bagi sebenarnya. Orang cela maki kita, apa dosaku dengan Tuhan? Pandang Tuhan. Turun rumah, sepak bendui, Allah sepak bendui. Tuan-tuan, jangan duk marah kat bendui, pitakek bendui pula. Waktu tu, astaghfirullahalazim, dosa apa aku hari ni? Pandang Allah. Maknanya semua hak berlaku dalam hidup ni Allah. Maknanya itulah caranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bersihkan hati daripada ghafalat, daripada kelalaian. Betul tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk orang yang baru berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ghazali meletakkan zikir yang sesuai untuk dia ialah ya Allah, 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 ya Allah. Ini untuk orang yang mula berjalan. Baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata gini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersihkan his kita yang zahir kita ni dengan makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu orang kata yang tersurat dengan yang tersirat. Maknanya kita tak baca yang zahir, baca yang sebalik. Kalau tengok rumah orang yang elok-elok, rumah dia eloknya. Tuan-tuan, dunia ni tak boleh tengok dengan ain tamak. Tak boleh melihat dengan pandangan ketamakan. Tengok dia, ya Allah, rumah dia, ish, hei, melihat dengan pandangan ketamakan. Mana apa? Teringin. Tengok kereta orang, tengok kereta tu tak boleh galeu. Tengok dengan pandangan ketamakan. Apa segala pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh tengok dengan pandangan ketamakan. Tengok dengan ainul i'tibar, kata ulama. Tengok dengan ain i'tibar. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Tengok rumah dia, subhanallah, ish, hebatnya rumah. Berlapis-lapis tuan-tuan rumah orang hebat-hebat ni. Pagar yang pertama tu bukan pagar sungguh lagi pun, ada pagar yang kedua pula. Kita pagar tu lah sebenar tak sungguh pun. Dia pangak berlapis-lapis lagi pula.
Tu rumah hebat-hebat tu. Orang pun tak panggil rumah, orang panggil istana. Dia pun sendiri buh kemas, dia pun sendiri buh nama rumah dia Villa Canggih. Dia sendiri buh, nak abang memang canggih sungguh. Dalam tu masuk lagi, dalam tu Masya Allah tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni dinding pewangi ni, subhanallah. Sofa tak kira lagi. Satu kali satu orang pergi rumah saya, Masya Allah, kesian kat dia. Kita sofa kita ni hak bawah tu kayu. Lepas tu tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, hak kusyen tu habis dah. Dia ingat, ya Allah, nanya dia kesian sungguh. Masuk rumah tuan, dia lempak jubuk dia. Oh, bup bunyi tak naik dah. Ya Allah, dia kata kesiannya, subhanallah. Saya bila sebab takti, ya Allah, kesiannya kat dia. Saya kata nanya orang, saya petak tempat lain. Akhirnya saya kata, biar rumahku tak ada kusyen pun tak apa, nanya orang. Tuan-tuan, itulah pitak dapat satu dewan, tak malahnya pitak taling. Pasal apa? Tak apalah kalau orang main rumah saya kusyen, tak apalah. Pasal apa? Nanya mereka, tuan-tuan. Tu dia rumah mereka, tuan-tuan. Lempak jubuk naik balik. Pasal apa? Sebab melantun. Sebat, Masya Allah. Oh, tu kita kata tu dia rumah mereka. Rumah masuk jamban bukan teringin. Kalau jamban rumahku macam ni lah. Tu jamban. Bilik tidur tak kira lagi. Subhanallah. Dapur tak kira lagi. Kaki lima tak kira lagi. Tuan-tuan, tengok dunia, jangan tengok dengan ain tamak, jangan. Tengok dunia dengan ainul i'tibar. Macam mana? Hai, rumah ni canggih sungguh. Ish. Tapi nak tinggal juga no. Tu tengok i'tibar. Tapi nak tinggal juga rumah ni. Kesiannya kat dia. Tengok rumah orang buat elok-elok, tak siap lagi. Kalau siap tak tahu. Tengok dengan i'tibar macam mana. Danduk ke tuan rumah ni macam tu. Dia danduk ke ni? Pasal apa? Takut dia tak danduk, rumah tak ada siap, dia mati dulu. Ainul i'tibar. Apa segala tuan-tuan, semua kena tengok dengan ain i'tibar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, tu dia panggil yang tersurat, yang tersirat. Jangan tengok yang tersurat, pandang yang tersirat. Yang sebaliknya dia panggil makna. Jangan tengok hais, tengok makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita ni duk pandang orang, tinggal pandang orang, kita pandang Allah. Tinggal pandang orang, kita pandang Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, susah kalau kita pandang orang sangat ni. Orang semua tak betul. Orang semua pandang tak betul, semua tak betul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi contoh, Luqman Al-Hakim. Ceritanya semua orang tahu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan dengan anak dia. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam belilah keldai. Bila beli keldai, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas naik dua orang. Beli keldai sebelum naik dua orang ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Luqman ni dia naik, anak dia heret. Jalan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai satu kumpul orang, depa kata, ish, orang tua ni otak tak ada sungguh. Anak dia suruh heret dia, otak tak ada, tak tahu mana. Tua saja ya. Lah budak tu suruh heret dia. Kata Luqman, hang tengok orang kata apa kita. Lah ni hang naik pula. Dia naik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah dia hak tua tu heret. Bila tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lintas pula depan satu kumpul orang. Lepas kata pula,
Lah, apa yang bodoh sangat budak ni? Ayah dia hak tua dia suruh heret dia, dialah heret ayah dia. Kata Luqman, hang tengok orang kata apa kat kita. Lah ni Muhammad Muhammad, kita naik pula dua orang kita. Dia naik, anak dia naik. Kalau tuan-tuan tahu kaldai orang tak naik dua, naik seorang kaldai. Sebab kaldai ni halus. Langkah naik tuan-tuan lebih kurang macam motor kita, langkah naik tu dia dah kecil. Naik seorang naik dua orang Allah Muhammad. Lintas dalam satu pulau orang. Lepas kata, ni apa cerita bodoh ni? Kaldai tu orang naik seorang naik dua orang tu menang. Tak reti, tak ada hati perut sungguh. Siksa menatang. Zalim kaldai ni. Kata Luqman, hang tengok lepas kata apa kita. Lah ni macam ni, kita tanggung kaldai. Akhirnya lepas tanggung kaldai, kop jalan semua orang gelak. Allah, kaldai ni orang naik bukan orang tanggung. Kata Luqman, cuma tengok orang. Semua tak betul. Tuan-tuan jangan tengok orang. Peduli Allah. Orang semua tak betul. Orang semua tak betul. Jadi bila kita pandang Allah, selesai segala-gala. Mana kita positif dengan semua apa yang Tuhan tetap. Hak Tuhan tetap ni semua baik. Kok mana pun baik. Maksud Allah Muhammad. Tak ada satu yang Tuhan tetap tak baik. Semua pandang Tuhan tu, yang Tuhan tetap tu semua baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang dikatakan ma'ul ghaib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang dimasukkan dengan syuhudkan Allah. Itu yang dimasukkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memandang Allah. Jadi nak bagi janabah hati kita ni disucikan dengan belajar pandang Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut ma'ul ghaib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia turun daripada mana? Dia turun daripada kesucian biharul jabarut. Kalau kita bagi alam ni, dia ada alam mulk, alam dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu dia panggil alam malakut. Malakut ni malakutus sama dan juga malakutul ard. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu yang paling tinggi dia panggil alam jabarut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam malakut, alam yang tak dapat dikesan dengan panca indera kita. Alam tu dapat dikesan hanya melalui hati kita. Itu pun bukan tempat untuk kita cerita, bukan benar cerita juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesedapan, kebahagiaan, bahagia ni dengan Tuhan ni ialah di antara makna daripada alam malakut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesedapan alam malakut ini ialah daripada limpahan daripada alam jabarut. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Si Tuhan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita bayang macam ni, kotak-kotak kok jalan ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kotak-kotak kok jalan ni, bayangkan kalau Allahumma salli ala Muhammad banjir mai. Bila banjir mai tuan-tuan, dibawa apa? Dibawa kotoran. Kita tengok macam hari itu di tsunami di Aceh hari itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi atas permukaan air tu apa? Macam-macam, dengan sampahnya, dengan kayunya, dengan zinknya, dengan apanya. Mana itulah yang dibawa, ini dibersihkan oleh ma'ul ghaib. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau ada benda di hati kita, syuhudkan Allah sepanjang masa, itulah yang akan menyucikan hati kita daripada semua kelalaian. Pandang Allah, pandang Allah, pandang Allah. Lepas itu tuan-tuan, zikrullah itu ialah satu pedoman yang Tuhan bagi pada kita untuk dapat kita selalu menghadarkan Allah. Selalu menghadarkan Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, pilihlah apa pun bentuk zikrullah pun.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sesuai dengan selawat, selawat. Sesuai dengan subhanallah, subhanallah. Sesuai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai semua zikir ni menjadi darah daging kita. Allahumma salli ala sayyidina. Tahu mana kata jadi darah daging? Bila mana kita tergalit, dia keluar dengan sendirinya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia keluar dengan sendirinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dengan sendirinya. Subhanallah, subhanallah. Maknanya zikir itu adalah menjadi darah daging kita. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sukar khusyuk solat selepas suci daripada haid. Ambil masa untuk kembali pulih khusyuk seperti biasa. Bagaimana nak perbaiki? Baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang ni fitrah. Fitrah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi biasa tuan-tuan, dia begini. Ni satu kelebihan Tuhan bagi kepada orang perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang laki-laki ni sempurna. Sempurna sebab Allah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ada masa untuk berehat daripada ibadat. Hatu yang disebut dengan orang perempuan ni kurang agama. Orang laki-laki ni sempurna agama. Sebabnya orang laki-laki boleh selalu sembahyang tanpa henti-henti. Orang perempuan bila mai masa haid tak boleh nak buat ibadat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi hikmat Tuhan bagi ada, tetap masih ada. Adil Allah Taala. Orang tuan-tuan, kalau dia duduk di makam kita sebutkan tadi, Allahumma salli ala, sebab dia sairin, dia said, orang yang jalan kepada Allah, lebih-lebih lagi orang telah sampai kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu haid tuan-tuan, dia tak boleh sembahyang. Bila mai satu peringkat, dia rasa rindu nak sembahyang. Tuhan bagi rasa rindu nak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rindu tu mai dah, teringat tu mai dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, bila dia buka masa ataupun era ataupun masa dia boleh sembahyang, dia perlu proses sikit. Ini fitrah. Baik. Bila tak puas dengan kesempurnaan solat, fardu terutamanya, adakah seeloknya kita ulangi solat tersebut? Tak. Kaedahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaedahnya bila tak puas sembahyang dengan fardu, tuan-tuan, tambah dengan sunat. Bila mai rasa nak sembahyang sunat, tuan-tuan, kita kata duha. Buat teringin berapa? Buat tuan-tuan, dua sampai 8. Maknanya maksimum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam fiqh kita sembahyang duha buat 8. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai tu peringkat dia main lemah. 8 tu seminggu ya. 8 lepas tu tak larat dah, nak tui. Tuan-tuan, jangan tinggal untuk 2 rakaat. Kita spare ni. Kita ni selagi mana kita tak duduk di peringkat hak tadi dipanggil golongan al-mutamakinin, dia tuan-tuan, dia ada rasa apa? Rasa lemah nak buat ibadat. Orang yang boleh pergi ke tempat mutamakin dia panggil istiqamah. Sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah ni, saya tanya guru saya, istiqamah ni Tok Guru, sallallahu alaihi wasallam, nak bagi istiqamah macam mana? Jawapan dia satu ya. Al-istiqamatu la tutiquha illa al-akabiru. Sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah ni siapa pun tak mampu buat. Siapa pun tak mampu buat. Melainkan dia itu ialah al-akabiru. Siapa akabir? Aulia. Kalau macam tu kita ni biasa, kita bukan aulia.
Bila saya buka kitab nak mengajak, buka-buka jumpa hak guru saya sebut tu al-istiqamatu la tutiquha ilal akabir dalam kitab Dalil Al-Falihin Syarah Riyadhus Salihin. Jadi memang tuan-tuan, Allah SWT istiqamah ni siapa pun tak mampu buat melainkan dia tu awliya. Allah SWT. Jadi bila rasa semangat, buat. Jangan peduli, buat. Tapi kena spare. Satu masa aku tak semangat. Untuk masa tak semangat tu, jangan tinggal langsung. Ambil yang paling kurang, iaitu 2. Apa segala pun. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Seorang itu sedang berjima, tiba-tiba terbayang tok gurunya. Tok guru dia berkata, engkau sedang menikmati nikmat Allah yang paling tinggi, ucapkan alhamdulillah. Apakah yang dia terbayang, malaikat ataupun tok gurunya yang dah jadi wali Allah atau dekat dengan Allah? Baik. Mana saya tahu? Malaikat ke tak malaikat, mana saya tahu? Wassalamualaikum. Tuan-tuan, ketika berjima' ni, Wassalamualaikum, berjima' ni tuan-tuan, dia bukan berjima' ni, dia bukan masa berzikir. Berjima' ni dia bukan masa berzikir. Wassalamualaikum. Tuan-tuan, cuma Wassalamualaikum, kalau hadir ataupun lemai perasaan macam tu rupa, Wassalamualaikum, makna satu sumber jalan yang Tuhan bagi dan jalan tu baik. Wassalamualaikum. Waktu tu bukan waktu kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ada pun waktu tu, kalau kita nak hadirkan, kita menghadirkan Allah, ya. Macam kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam waktu belajar macam ni. Waktu mengaji bukan waktu pegang tasbih. Makruh pegang tasbih waktu mengaji. Tapi orang yang tak reti, sambil dengan ustaz mengajar dia pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak mengaji. Tu bukan masa zikrullah. Tu masa memberi tumpuan kepada ilmu. Mengaji itu sendiri ialah sudah penzikrullah. Ni pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambil tok guru ni nak mengalihkan dia ke? Tok guru hak mengajar ni bagi dia galik ke? Tak betul itu. Yang kedua, Sayyidina Muhammad, demikian juga waktu makan. Waktu makan ni, subhanallah. Boleh kata tuan-tuan? Subhanallah, subhanallah. Tak boleh. Kadang-kadang orang tuan, tu yang kata mengaji tuan, waktu orang bang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Malaikat dia kena keluar. Saya ingat kalau nak kata Allahu akbar waktu makan, tak boleh. Makanlah. Tak disunatkan untuk menjawab azan ketika mana kita tengah makan. Al-mashghul la yushghar. Orang yang disibukkan dengan satu perkara tak disibukkan dengan perkara yang lain. Sebab itu tidak sunat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita memberi salam ketika orang tengah makan. Orang tengah makan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan-tuan, nanya kawan, tak boleh. Tak sunat, makruh hukum dia. Demikian juga ketika orang tengah baca khutbah. Tengah baca khutbah tuan-tuan, pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awak hang tu bagi metera mana sangat. Kasarlah sikit bahasa saya tu. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi demikian ketika berjima', maka demikian dalam jamban pun. Dalam jamban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan waktu kita sebut nama Allah. Tapi tidak salah menghadirkan Allah dalam hati, tak salah. Maksudnya maka demikian waktu jima' bukan masa kita mengucapkan alhamdulillah. Baik. Jadi kalau tanya Allahumma saya, tok guru dia tu malaikat ke wali ke, wallahu alam. Baik. Apakah doa pembukaan 12 kunci? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lagi satu saya tak tahu, tak pernah dengar. Apakah doa pembukaan 12 kunci? Tuan-tuan kena cari orang yang boleh jawab lah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalam haiwan Islam tu mudah lagi. Ni susah lagi ni. Subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.